pinjam cakap orang penderengah. Dah tak lalu nak dipikul lagi. Maka kata Nabi, siapa ni wahai Jibril? Kata di Jibril, inilah dia umat kamu yang gila kuasa, yang gila kedudukan, yang ada pun tak terbuatnya, yang ada pun berpak lerak, ndak juga. Ini penyakit. Sebenarnya gambaran itu sebagai satu kritikan kepada sikap masyarakat. Tiba-tiba Nabi nampak ada wanita yang berkuku panjang lalu mencakar kulit mukanya. Nabi kata kepada Jibril, siapa ni wahai Jibril? Ya, kata Nabi, inilah wanita yang semasa hidupnya suka mengadu domba, suka mengaibkan, suka memburukkan, suka menjatuhkan air muka orang lain dan juga maruah orang lain. Maka di akhirat dia akan mengoyakkan kulit mukanya sendiri dengan kuku-kuku yang tajam. Nabi melihat ada yang berenang di dalam lautan darah. Ya Allah, kita je kalau lalu kot lebuh raya ada aksiden, lepas tu nampak ada orang dah tergolek, dah terbaring, ya. Tak nak sangat nengok darah. Ngeri rasanya. Ini bukan nengok darah, udah berenang dalam lautan darah. Siapa ni wahai Jibril? Ngapa begitu teruk benar dia berenang dalam lautan darah? Inilah manusianya waktu di dunia kemarin. Kayanya di atas penderitaan orang lain. Dia memberi pinjaman, dia memberi hutang, tapi dikenanya riba. Sekarang ni sebut lalong, dulu sebut ceti, ya tak? Nama tu dia boleh berganti tukar daripada bulan ke tahun, masa ke masa. Sekarang ni sebut kredit pinjaman yang murah lah, cepat lah, pemacam lah. Tapi di sana adanya riba. Dan jangan lupa bahawa mereka yang hidup senang lenang di atas penderitaan orang lain itu, maka mereka sebenarnya akan berenang di dalam lautan darah. Itu di antara yang Nabi lihat. Banyak lagi lah di dalam neraka itu. Gambaran kepada realiti masyarakat, ya, gambaran kepada keadaan masyarakat yang sebenarnya ia adalah masa depan. Tetapi pengajaran dalam agama ini bukan hanya diambil daripada masa silam, bahkan masa kini dan masa yang akan datang. Ya, kalau selalunya kita kata bahawa yang baik itu dijadikan teladan, yang jahat dijadikan sempadan, itu yang masa lalu. Tapi pengajaran agama ini masa kini dan bahkan masa akan datang. Diasuh dan diajar kita supaya kita mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Ada yang positifnya, bukan tidak ada yang positif. Nabi melihat ada seorang itu menuai hasil-hasil tanamannya, kemudian setelah dia menuai, tumbuh balik hasil-hasil tanamannya. Hari yang sama, dia menuai, tumbuh, dia menuai, tumbuh, dia menuai, tumbuh. Jadi dia dalam keadaan keseronokan menuai hasil tanaman. Lalu Nabi tanya kepada Jibril, siapa orang ni wahai Jibril? Inilah manusia waktu di muka bumi dahulu suka menginfakkan harta bendanya untuk agama, untuk kebaikan, untuk sedekah, untuk kebajikan. Dia tidak jama'a malan wa addadah, bahkan dia wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia tidak sekadar menghimpun kira untuk diri dia saja. Tak, bila dapat sebahagiannya dia akan infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia suka infak, suka berbelanja untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Orang ini akan dapat habuan nikmat di dalam syurga tak henti-hentinya, naik ke sidratil muntaha dan kemudiannya menerima perintah yang sangat penting, as-salatu imaduddin. Sembahyang itu sebagai tiang agama. Ya, terus kalau perintah-perintah yang lain turun ke bumi, tetapi sembahyang di perintah wajibnya adalah di langit terus kepada Nabi, tidak melalui Jibril. Allahu Akbar. Nasib baiklah ada Nabi Musa. Sampai balik Nabi patah ke langit yang ke-6, ya. Berapa waktu disuruh wajib untuk umatmu wahai Muhammad? Kata dia Nabi 50. Saya dah kira dah kalau 50 waktu tuan-tuan. Setengah jam satu.
Elok sembahyang isyak, sampai rumah dah minum yongat, dah makan biskut lutut, Allahu akbar. Oh, dah kena pergi balik. Baru nak narik gebor, tak? Baru nak narik gebor nak sampai ke bidah, Allahu akbar. Oh, 50 waktu. Saya dah kira dah 50 waktu. Maknanya setiap setengah jam satu. Nasib baiklah ada Nabi Musa. Dan di situlah kita kata bahawa walaupun Nabi Musa itu anak buah, Nabi penghulu, tapi boleh penghulu ni dengar labun anak buah. Nasib baiklah pun. Kalau tidak jenuh pun kita 50 waktu. Maksudnya apa? Boleh penghulu ni, tak ada masalah dia dengar labun anak buah. Serupa juga lah ayah dengar labun anak, boleh. Suami dengar labun isteri, bukan tak boleh. Nabi pun dengar labun Nabi Musa. Jangan bersompedir dah. Boleh dengar labun orang bawah kita, ya. Sebab apa? Kebaikan itu kita tidak tahu pada tangan siapa, ya. Ada kalanya pada tangan pasangan kita. Akhirnya nasib baiklah sudahnya tinggal 5 weh. Itu pun kadang-kadang miss juga. Udah subuh gajah, tak? Mentang-mentang lah kain plekat cak gajah duduk, subuh pun subuh gajah juga, tak? Apa bila sampai balik ke maknanya Masjidil Aqsa, kemudian kembali semula ke Makkah Al-Mukarramah, maka esok-esok subuh-subuh sepi, udah ada dah Abu Lahab nunggu nak jadikan isu. Rupanya peristiwa itu akhirnya menjadi suatu yang menggemparkan kota Madinah. Ianya berlaku pada 27 hari bulan Rejab, bulan yang suci, bulan yang dihormati. Mudah-mudahan peristiwa ini akan mengukuhkan keimanan kita dan juga amal soleh kita, memberi pengajaran dalam kehidupan kita berumah tangga. Mudah-mudahan kita juga akan dapat pengajaran dalam kehidupan bernegara. Wallahu a'lam. Mana yang baik daripada Allah, silap dan salah mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum.